Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi juma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Sabtu 21 Syawal 1441 Hijrah bersamaan dengan 13 Jun 2020 Masehi, Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 141 orang, manakala jumlah kes yang telah sembuh ialah seramai 138 orang. Pada masa ini, hanya seorang pesakit yang masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Beliau masih dalam keadaan kritikal dan memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO dan mesin pernafasan. Marilah kita sama-sama mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan yang sepenuhnya kepada beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 268 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal sejak Januari 2020 kepada 24,399 ujian. Seterusnya, mengambil kira situasi COVID-19 di negara Brunei Darussalam yang pada masa ini adalah dalam keadaan yang terkawal, maka pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai tambahan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial yang akan bermula pada hari Isnin 23 Syawal 1441 Hijrah bersamaan dengan 15 Jun 2020 masih seperti berikut. Pertama, memulakan aktiviti-aktiviti baru ke tahap pertama iaitu level 1 bagi pusat aktiviti warga emas, muzium, galeri dan perpustakaan dan kafe internet. Kedua, membenarkan aktiviti-aktiviti dinaikkan daripada tahap pertama ke tahap 2 seperti berikut. Masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat, sekolah memandu, gyms dan fitness center, fasiliti sukan indoor dan outdoor, padang golf, restoran, kafe dan food courts, gerai dan pasar. Penerangan mengenai syarat-syarat pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial bagi pusat aktiviti warga emas, muzium, galeri dan perpustakaan, gyms dan fitness center, fasiliti sukan indoor dan outdoor dan padang golf akan disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selepas ini. Manakala syarat-syarat pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial bagi aktiviti-aktiviti selebihnya adalah seperti berikut. Bagi aktiviti-aktiviti yang dinaikkan dari tahap pertama ke tahap kedua ialah: pertama, masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat akan dibukakan kepada jemaah bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat dan sembahyang fardu 5 waktu, iaitu hanya untuk menunaikan ibadah sembahyang sahaja. Ini juga termasuk bagi semua surau di kompleks Membeli Belah dan surau-surau yang lain, yang mana ini akan bermula pada waktu subuh hari Isnin 23 Syawal 1441 Hijrah bersamaan dengan 15 Jun 2020 Masehi. Tata cara bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat adalah masih sama seperti sebelumnya. Walau bagaimanapun, bagi menunaikan sembahyang fardu 5 waktu, setiap jemaah perlu mengimbas kod QR setiap kali hendak memasuki masjid. Pelaksanaan bagi mengendalikan sembahyang fardu Jumaat dan sembahyang fardu 5 waktu adalah seperti berikut. Penjarakan fizikal ataupun sosial, penggunaan aplikasi Bru Health dan pengimbasan kod QR. Pemeriksaan suhu badan sebelum masuk akan dilakukan dan para jamaah adalah dinasihatkan memakai penutup hidung dan mulut serta membawa sejadah sendiri dan mensanitasi tangan sebelum masuk masjid. Perempuan dan kanak-kanak di bawah umur 15 tahun adalah masih ditegah untuk menghadiri sembahyang fardu Jumaat, akan tetapi dibenarkan untuk menunaikan sembahyang fardu 5 waktu. Bagi sembahyang fardu 5 waktu di masjid
surau dan balai ibadat seluruh negara, individu yang memiliki kod pendaftaran berwarna kuning adalah juga dibenarkan. Bagi sekolah memandu, kelas bersaiz kecil boleh diadakan pada kadar 60% daripada kapasiti biasa pada satu-satu masa. Syarat-syarat lain adalah dikekalkan sebagaimana arahan dan garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Seterusnya, bagi restoran, kafe dan food courts pula dibenarkan untuk beroperasi pada kadar 60% dari kapasiti biasa pada satu-satu masa. Manakala gerai dan pasar yang menyediakan kemudahan dine-in dibenarkan untuk dibukakan untuk menampung 75% dari kapasiti dine-in biasa pada satu-satu masa. Syarat-syarat lain adalah dikekalkan sebagaimana arahan dan garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi aktiviti yang baru dibenarkan, iaitu internet cafe, adalah dibenarkan untuk mula beroperasi pada kadar 30% dari kadar kapasiti biasa pada satu-satu masa mengikut arahan dan garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Para pengunjung ke premis-premis yang disebutkan di atas hendaklah mematuhi arahan dan garis panduan penjarakan sosial yang dikeluarkan oleh kementerian-kementerian yang berkenaan, dan sesiapa yang mempunyai tanda-tanda jangkitan hendaklah melakukan tanggungjawab sosial masing-masing dengan tidak menghadiri diri di premis-premis tersebut. Kementerian Kesihatan juga ingin mengingatkan bahawa orang ramai adalah dikehendaki untuk mematuhi segala peraturan dan arahan yang berkaitan dengan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial tersebut. Sesiapa yang didapati melanggar atau ingkar akan mana-mana arahan yang telah dikeluarkan, maka ianya lah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, yang mana jika didapati bersalah, boleh membawa denda sehingga RM10,000 atau penjara sehingga 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Kementerian ini tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap sesiapa yang tidak mematuhi arahan-arahan yang telah dikeluarkan. Kementerian Kesihatan akan terus memantau situasi wabak di dalam negara serta di peringkat serantau dan global, serta melaksanakan penilaian risiko secara berterusan bagi mempertimbangkan pengurangan langkah-langkah seterusnya. Jika situasi wabak kembali membimbangkan, Kementerian Kesihatan tidak akan teragak-agak untuk memperketatkan semula langkah-langkah penjarakan sosial yang perlu dilaksanakan untuk mengawal wabak tersebut. Kementerian Kesihatan akan memaklumkan kepada orang ramai mengenai sebarang perubahan mengenai situasi ini jika perlu dari masa ke semasa. Berikutan makluman mengenai Bru Health App, alhamdulillah setakat ini seramai 375,052 orang ahli telah mendaftar ke dalam aplikasi tersebut. Bagi syarikat dan premis pula sejumlah 7,438 telah pun mendaftar. Manakala sebanyak 2,437 premis perniagaan telah memuat turun aplikasi Premis Scan. Sehubungan dengan aplikasi Premis Scan ini, semua premis-premis adalah dinasihatkan untuk memuat turun aplikasi tersebut bagi memudahkan pengimbasan kod QR, terutama sekali bagi orang ramai yang tidak mempunyai telefon bimbit untuk masuk ke premis berkenaan. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melayari laman web Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi healthinfo.gov.bn. Sekian, terima kasih.